Selamat pagi dan salam sejahtera Cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5E 2021 dan juga video ini Cikgu rakam khas untuk pelajar 5C 2021 dan juga 5F 2021. Jadi kamu pada tahun ini sudah naik tingkatan 5 lah kan? Tapi kamu adalah untuk sesi 2021 sebab kakak kamu masih lagi dorang berada di tingkatan 5 untuk sesi 2020. So, untuk subjek sejarah, Cikgu harap semua pelajar sudah mendapat buku teks yang baru dan kamu sudah pun meneliti isi kandungan apa yang ada di dalam silibus untuk tingkatan 5. Jadi, awal tahun lagi kita sudah PKP. So, seperti biasa, kita akan belajar secara online. So, video ini Cikgu rakam sedia kerana Cikgu bertugas di sekolah pada hari Rabu. Jadi, alang-alang Cikgu buat semua untuk pelajar tingkatan 5C dan juga 5F. Okey, bila kamu melihat kepada buku teks kamu itu, Cikgu mau kamu lihat dalam bahagian kandungan, 3 Roman. So, melihat kepada isi kandungan buku teks ini, ada berapa bab yang kamu boleh nampak? Ada 10 bab. Okey, ada 10 bab pelajar semua. Jadi maksudnya semasa tingkatan 4 kamu juga ada 10 bab, sama juga masa kamu berada di tingkatan 5, ada 10 bab yang akan kamu belajar. Yang mana hari ini Cikgu akan sentuh sedikit sebanyak mengenai bab 1 mengenai kedaulatan negara. Jadi maksudnya masa tingkatan 4 itu kamu belajar tentang bagaimana perkembangan nasionalisme. Bab pertama kamu belajar tentang warisan negara bangsa, bab 2 kamu belajar tentang perkembangan nasionalisme, lepas tu kamu belajar bagaimana sejarah perkembangan perang dunia, bagaimana negara kita ini telah dijajah oleh kuasa barat dan juga Jepun. Dan barulah kamu belajar secara perlahan-lahan bagaimana negara kita mendapatkan kemerdekaan. Itu semua kamu belajar semasa tingkatan 4. Jadi dalam tingkatan 5 ini, topik yang akan kamu belajar itu lebih kepada apakah keadaan negara kita selepas merdeka. Okey, jadi bagaimanakah latar belakang pemerintahan negara kita, lepas tu kamu juga akan belajar apa itu sistem persekutuan dan pembentukan Malaysia. So, dalam tingkatan 5 ini kamu akan belajar tentang Malaysia ya. Lepas tu cabaran-cabaran dan sampailah kepada dasar luar Malaysia. Jadi maksudnya dasar ini maksudnya pertubuhan-pertubuhan yang negara kita masuk dalam pertubuhan itu apa kepentingan dia. Semua negara-negara di dunia ikut beberapa pertubuhan yang mereka rasakan mendatangkan faedah kepada negara itu demi ataupun daripada aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi itu kamu akan belajar dalam bab 9 dan sampailah bagaimana kecemerlangan Malaysia di persada dunia. So, kita akan belajar perlahan-lahan. Jadi, Cikgu harap semua pelajar dapat mengikuti kelas secara online. Sebab kalau kamu tidak ikut kelas secara online, sukar untuk kamu faham. Sebab ini sajalah cara Cikgu mau kasih bagi penerangan secara conference kan. Tapi hari ini Cikgu tidak rakam lah. Tapi selepas ini kita mungkin akan buat secara live. Kalau pelajar tingkatan 4A dengan 4C, ya, tahun lalu tu dorang tahu sudah kan cara Cikgu macam mana. Mungkin kita akan guna platform YouTube ataupun Google Meet. Dua-dua pun Cikgu akan buat nantilah. So, hari ini kita lihat bab 1. Kita masuk sikit lah kan. Okey, bab 1, kedaulatan negara. Okay. Kamu buka buku teks, buka surat. Surat berapa ni? 2. Okey, buka surat 2.
Boleh nampak di dalam buku teks kamu kan. So, ini adalah bangunan yang ditunjukkan di dalam buku teks muka surat 2. Soalan dia, apakah nama bangunan ini? Kalau kita lihat, dia adalah bangunan yang macam bentuk masjid. Tapi sebenarnya ini bukan masjid, tapi adalah mungkin pusat pemerintahan negara kita. So, apa kepentingan ataupun kenapa bangunan ini penting kepada rakyat Malaysia? Oke, nanti kita akan jawab soalan ini ya, kelas. Tapi sebelum itu, cikgu mau kamu lihat dulu sinopsis. Oke, dalam bab ini, apa yang kamu akan belajar? Bab ini akan membincangkan tentang konsep kedaulatan yang berkaitan dengan kenegaraan yang diasaskan dan diamalkan sejak zaman tamadun Yunani. Jadi, kamu juga akan belajar pelbagai tafsiran tokoh yang berkaitan dengan kedaulatan yang mempunyai ciri tertentu seperti kestabilan sistem politik, ekonomi, menjamin hak dan kebebasan bersuara. Jadi dalam bab 1 ini, ada 4 sub-bab ataupun subtopik, yaitu 1.1 mengenai konsep kedaulatan. Kamu akan tahulah apa maksud kedaulatan, ciri-ciri, bentuk. Oke. 1.2, ciri negara yang berdaulat. Lepas kamu tahu apa maksud kedaulatan, apa pula ciri negara yang berdaulat? 1.3, apakah kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat? Kenapa kita mesti menjadi sebuah negara yang berdaulat? Jadi maksudnya kamu mesti faham dari 1.1, baru kamu boleh faham tajuk yang seterusnya ya. Dan 1.4 adalah bagaimanakah langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi itulah, dalam bab 1 ini semua adalah mengenai konsep kedaulatan. Kalau kamu lihat dalam buku teks muka surat 3, ada elemen kewarganegaraan dan nilai civic yang akan kamu belajar juga. Maksudnya soalan-soalan kebat ini lebih kepada elemen kewarganegaraan itulah. Memang tidak lari soalan dia ya. Dan macam biasa, KPS, kemahiran pemikiran sejarah. Oke, itu ringkasan. Untuk hari ini, video kali ini, kita akan lihat 1.1. 1.1, perlahan-lahan lah kan. Yaitu konsep kedaulatan, buku teks muka surat 4. Oke, semua mesti buka buku teks muka surat 4. Oke, masa cikgu terangkan ini, saya tidak mau kamu dengan tangan kosong, dengan tidak bersedia. Buku mesti ada. Sebab kalau tidak buku, sukar. Inilah cabaran kita, belajar secara online. Nah, cikgu percaya semua pelajar akan ada buku lah di tangan mereka tuh. Oke, konsep kedaulatan. Apakah maksud kedaulatan? Oke, kedaulatan ini ditakribkan sebagai kekuasaan tertinggi, ingat kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Maksudnya di sini kan, kedaulatan ini adalah satu kuasa yang dimiliki oleh sesebuah negara yang mana dia bebas untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran di negaranya tanpa campur tangan daripada kuasa luar. Oke, contohnya negara kita. Kita adalah negara yang berdaulat. Kerajaan yang ada dalam negara kita itu adalah kerajaan yang wujud, bukannya orang luar yang memerintah kita. Maksudnya kita sendiri yang memerintah negara. Oke, dengan adanya kedaulatan tuh, kuasa untuk memerintah, maksudnya kita adalah bebas dari segi penjajahan. Paham? Cikgu harap kamu paham maksud dia. Maksudnya kekuasaan tertinggi dan kewibawaan. Sangat penting. Kalau negara tidak ada daulat dan kewibawaan, macam dululah kita dijajah. Senang-senang dijajah, kuasa barat,
terutamanya British, boleh ambil apa saja dalam negara kita. Mereka tentukan jenis pentadbiran, jenis sekolah. Jadi itulah kedaulatan, kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara. Takrif kedaulatan ini secara umumnya ada 4. Kamu lihat dalam buku kamu tuh, dari segi bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kamu lihat slide ini, menurut bahasa Yunani, kedaulatan ialah super nous ataupun superanus. Harap sebutan cikgu ini betul lah. Jadi maksudnya sini kan, jawaban di situ apa? Apa maksud perkataan ini? Agung atau tertinggi. Jadi jawabannya 1 dan 4. Jadi maksudnya dalam bahasa Yunani ini, kedaulatan ini maksudnya agung, tertinggi. Perkataan ini merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Dari segi bahasa Inggris. Ini yang tadi ya. Yang cikgu sudah jelaskan tadi itu. Kedaulatan itu penting, kalau kamu nampak di situ, demi menjamin kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Setiap negara yang berdaulat ini mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah dan mentadbir negara tanpa campur tangan kuasa asing. Sudah cikgu jelaskan sebentar tadi ya. Ini Yunani cikgu sudah jelaskan tadi. Bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan ialah sovereignty. Sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Bahasa Arab pula memberi maksud kedaulatan ialah daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Dan dalam bahasa Melayu memberi maksud kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Jadi rumusannya di sini, kedaulatan itu ialah kuasa tertinggi terhadap pemerintahan sesebuah kerajaan atau negara. Jadi jangan lupa ada 4 takrif ini mengikut bahasa. Kalau kamu lihat dalam sudut info dalam buku teks muka surat 4 tuh, tamadun Yunani ini merujuk kepada tamadun Greek ya, pelajar semua. Tamadun ini berkembang antara tahun 1000 sebelum Masehi sehingga 800 sebelum Masehi. Yang mana Greek ini adalah salah satu wilayah Greece pada masa kini. Jelas yang itu. Cikgu harap jelas. Kalau tidak jelas, kamu ulang-ulanglah video cikgu ini. Kalau masih tidak jelas lagi, tanyalah cikgu di WhatsApp. Itu adalah takrif mengikut bahasa. Ada 4 dari segi bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, dengan bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang soalan akan tanya, terangkan maksud ataupun takrif kedaulatan mengikut bahasa, 4 marka ataupun 6 marka. Jadi kamu boleh pilihlah mana yang kamu boleh jawab tuh. Masih ingat lagi kan cara membuat esai? Dari segi pandangan tokoh. Sebelum tuh cikgu cek dulu. Alright, masih rakam lagi. Cikgu takut tidak terakam. Menurut pandangan tokoh nih, kalau kamu lihat dalam buku teks, ada berapa tokoh di situ? Ada 5 kan? Yaitu Aristotle, Ibnu Khaldun, Jean Bodin, Tunku Abdurrahman, dan Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Ada 5 saja yang dimasukkan dalam buku teks lah. Kalau kita lihat di sini kan mereka juga telah memberikan tafsiran tentang kedaulatan yang sesuai dengan zamannya. Kedaulatan ini menurut Aristotle. Di sini dia bagi sudah padanan dia lah. Aristotle mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan juga merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh
undang. Itu adalah menurut Aristotle. Sama juga, dia sebut juga mengenai kekuasaan tertinggi kan. Kedua, Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Maksudnya sini kan menurut si Ibnu Khaldun nih, kedaulatan itu dalam negara tuh, contohnya kalau dalam negara tuh ada pelbagai bangsa atau ramai kaum. Mereka ini ada semangat kekitaan. Semangat kekitaan itu semangat yang boleh bersatu antara satu sama lain. Tidak kiralah kamu ini berlainan agama ataupun berlainan bangsa. Kenapa kamu boleh bersatu? Sebab kamu mau mencapai cita-cita yang sama, yaitu memiliki negara yang berdaulat. Oke, jadi itu pandangan Ibnu Khaldun lah. Oke, kamu kena ingat nih pandangan-pandangan tokoh nih ya, penting. Apa pula pandangan si John Bodin? Menurut dia, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sebuah negara. Kuasa tertinggi lagi ya. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang. Oke, tidak terbatas. Maksudnya kita miliki semua kuasa untuk memerintah negara kita. Tidak orang yang boleh suruh jangan buat ini, jangan buat itu. Oke. Maksudnya negara itu ditadbir oleh kita sendirilah. Contohnya negara kita. Lepas tu, kita boleh membuat undang-undang, boleh mentafsir, dan boleh melaksanakannya. Sebab itu setiap negara mempunyai kedaulatan nih, yang merdeka lah maksudnya kan. Dorang negara-negara di dunia ini ada yang mempunyai pemerintahan yang berbeza, undang-undang yang berbeza. Oke, contohnya kalau di Malaysia, kalau kamu meludah-ludah kah, dibuang sampah, ndak juga kamu paling-paling dimarah dan disaman, ndak disaman begitu. Kalau kamu berada di Singapura, kamu meludah, sudah undang-undang negara tuh, kamu akan di-compound, mungkin $500. Itu undang-undang negara dorang. So, berlainan undang-undangnya. Itu adalah takrif kedaulatan menurut si John Bodin. Tunku Abdul Rahman mengatakan, kedaulatan ini dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi maksudnya di sini kan kalau si Tunku Abdul Rahman ni dia lebih kepada kedaulatan itu lebih kepada bebas dan adil. Maksudnya bebas dan adil dari segi memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okay. Maksudnya tiada negara lain juga yang boleh kacau lah. Itu kesimpulannya di situ kelas. Dan yang terakhir, menurut Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, kedaulatan ini merupakan asas negara yang merdeka. Memiliki kebebasan pada peringkat antara bangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Oke, jadi maksudnya kesimpulannya semua ini pandangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh ini menyatakan bahwa negara itu tidak ada campur tangan negara lain. Boleh membuat undang-undang sendiri, tidak batasnya, ada hak, dan tidak ada campur tangan, tidak ada kuasa luar yang boleh campur tangan. Oke? Penting kedaulatan. Kalau kita tidak berdaulat, senang-senang orang lain buat undang-undang untuk negara kita. Senang-senang kuasa lain mau menjajah kita. Kita tidak mau itu berlaku, sebab kita sudah ada kedaulatan itu sekarang. So, kesimpulannya, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara merdeka untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan undang-undang. Kedaulatan penting demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Jadi, kedaulatan ini diterima dan diiktiraf oleh negara lain. Oke, itu adalah takrif kedaulatan. Cikgu rasa jelas lah kan? Kalau tidak jelas saya baca kamu balik-balik. Baca kamus. Inilah susah kalau mengajar online nih. Tidak boleh tanya student. Tapi cikgu harap kamu boleh paham.
Kalau tidak paham, boleh tanya. Oke, next. Jenis kedaulatan. Kalau dalam buku teks kamu, muka surat 6 dan 7, ada berapa jenis kedaulatan yang kamu boleh nampak di situ? Ada 4 kan? Oke. Kedaulatan ini berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan jenis kedaulatan yang diamalkannya. Terdapat beberapa jenis kedaulatan seperti kedaulatan tradisional, ada kedaulatan tradisional, kedaulatan modern, kedaulatan undang-undang, dan kedaulatan antarabangsa. Kalau kedaulatan undang-undang itu yang kamu selalu baca di Ikrar lah, masa perimpunan. Paling last kita buat perimpunan bulan 3, awal bulan 3 tahun 2020. Nah, punya lama sudah kita tidak buat perimpunan. Oke, kita lihat satu persatu. Kedaulatan antarabangsa. Apa itu kedaulatan tradisional? Pertama ya. Kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Oke. Kedaulatan ini wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan negara kita pula berpaksi pada kedaulatan raja-raja Melayu. Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. Maksudnya dulu nih, kalau kedaulatan tradisional nih, kan dia pemerintahan berkuasa mutlak. Oke, mereka tuh raja, semua terletak di tangan raja. Dia hanya dibantu oleh pembesar-pembesarnya, tapi kedaulatan itu terletak kepada raja. Kalau rakyat masih taat kepada raja itu, maksudnya raja itu mempunyai kedaulatan untuk memberikan arahan ataupun memerintah negara itu. Masih dipercayai. Oke? So, selagi raja itu berkuasa, berwibawa, dan ditaati oleh rakyat, maka kedaulatan negara atau kerajaan itu masih kekal. Oke? Itu tradisional. Bagaimana pula dengan kedaulatan modern? Kedaulatan modern ini dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Prancis. Masih ingat lagi dalam bab 2? Oke, masa itu mereka lebih kepada tidak mau ada yang monarki, yang kuasa raja-raja tuh. Dulu di Eropa nih kan dia punya negara-negara tuh memang ada raja-raja diorang. Tapi bila diorang buat revolusi itu, mereka tidak mau kerajaan monarki sebab ada raja yang berkuasa mutlak. Jadi rakyatnya tuh bangkit. So, kedaulatan ini dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berpelembagaan. Oke, mereka tidak mau lagi kuasa sepenuhnya terletak kepada tangan raja. Kalau tradisional, raja yang berkuasa semua. Tapi kalau modern, dia lebih kepada mementingkan hak rakyat. Dan selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Kalau kamu masih ingat di Eropa tuh, selepas mereka Perang Dunia nih, banyak orang tidak mau lagi ada empire-empire yang bergabung tuh kan. Jadi maksudnya sini, mereka telah memecah belahkan negara-negara yang ada di Eropa itu, membentuk negara-negara berdasarkan rumpun bangsa. Contohnya Itali, bangsa Itali, dorang tuh orang Itali saja. Jadi kalau Prancis orang Prancis saja. Jadi mereka tidak mau bercampur. Oke. Bangsa dengan bahasa. Sebab tuh kalau di sana negara diorang tuh satu bangsa aja kalau dalam satu. Contohnya negara Itali menggunakan bahasa Itali, berbangsa Itali. Begitu. Negara kita tidak. Kita nih sudah majmuk sudah ya. Sebab kita adalah negara yang pernah dijajah oleh kuasa barat. Banyak pengaruh dia situ. Oke. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan juga Persekutuan Malaysia 1963. Jadi kita nih negara yang berdaulat lah dengan gabungan semua negeri-negeri. Dan dulu Persekutuan Tanah Melayu di 19 hari Malaysia termasuk
dan Sarawak. Oke, harap kamu paham ya. Terusnya, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang ini yang kamu selalu baca dalam ikrar itu bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Oke, maksudnya sini kan, kedaulatan undang-undang ini dapat menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil, dan makmur. Maksudnya, bila kita cakap kedaulatan undang-undang tuh, kita mengiktiraf, kita mau ikut undang-undang negara kita. Undang-undang kita itu berkuasa lah, yang tertinggi. Maksudnya, tidak ada orang yang boleh mengingkari. Siapa yang mengingkari undang-undang, melanggar undang-undang akan dikenakan tindakan. Oke? Mana sudah tuh? Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan. Yes, mesti ada badan kehakiman. Sebab itu ada mahkamah. Kalau kamu bersalah, didapati bersalah dan dibuktikan bersalah, kamu sudah melanggar undang-undang, kamu akan dihukum. Sesuai dengan jenis kesalahan kamulah, berat ataupun ringan. Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Oke, jadi memang undang-undang perlu untuk semua negara. Tiada negara yang tidak undang-undang. Sebab manusia ni kepalanya tu keras. Bukan semua orang tu berhati baik. Jadi kena ada undang-undang. Bayangkan kalau semua orang ni hatinya baik, kenapa ada undang-undang? Tapi, well, begitulah. Mesti ada kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir, kedaulatan antarabangsa. Yang ini. Apa nih? Kedaulatan antarabangsa ini merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. PBB ini adalah salah satu pertubuhan yang telah dianggotai oleh semua negara di dunia, mungkin semua lah kan, ataupun 90%, 98% negara di dunia ikut dalam pertubuhan ini. Malaysia sendiri pun ikut. Jadi, maksudnya sini, kalau kita diiktiraf, sebab kita ada kedaulatan antarabangsa ni, negara itu tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Dicabuli maksudnya sini kan, negara lain itu tidak boleh sesuka hati campur tangan dalam sebuah negara. Ataupun demo serang negara tu kah, tidak boleh. Sebab itu kedaulatan antarabangsa ini penting kelas. Okey, dalam PBB ini mereka telah melaksanakan deklarasi hubungan persahabatan PBB pada tahun 1970. Dalam deklarasi ini, deklarasi ini telah mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Jadi maksudnya semua negara di dunia ini sama aja kedaulatannya. Jadi maksudnya tidak boleh negara yang kuat ini senang-senang pergi negara yang miskin kah, dia mau pergi mencabuli negara tu. Semua negara yang termasuk dalam PBB itu telah disihatkan mempunyai kedaulatan yang sama rata. Okey. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Jadi syukurlah negara kita ni memang bebas. Kita tidak dijajah sekarang. Jadi juga harap kamu faham ada apa itu kedaulatan, pandangan tokoh terhadap kedaulatan, dan jenis-jenis kedaulatan. Okey. Boleh faham lah kan? Kalau tidak faham pun kamu tengok balik video ni. Balik-balik kamu tengok video. Okey. So, kesimpulannya sini, pada hakikatnya, setiap negara yang berdaulat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah tanpa campur tangan kuasa asing. Pemahaman terhadap konsep kedaulatan ini memberikan kesedaran tentang cabaran bagi mempertahankan negara. Oleh hal yang demikian, rakyat perlu menggunakan kebijaksanaan bagi menghadapi cabaran demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Sebab itu dalam topik akhir dalam bab ini ada membincangkan cara untuk mengekalkan atau mempertahankan kedaulatan negara. Sebab bila-bila masa kedaulatan ini boleh dicabuli dan boleh hilang, kita perlu kekalkan kedaulatan yang kita ada. Supaya kita tidak dijajah, tidak ada campur tangan kuasa asing, kita memiliki kuasa mutlak untuk memerintah dan mentadbir negara kita. Okey.
So, itu saja untuk hari ini. Habis sudah ya. Nah, sampai muka surat 7. Sebab muka surat 8 tuh 1.2 sudah. Ciri negara yang berdaulat sudah di situ. Oke. So, ini adalah latihan Anda. Latihan ini saya mau kamu hantar hari ini juga ya, kelas. Pendek saja latihan kamu. 4 mark aja nih, tangan ini pun kamu tidak boleh buat kan. Tapi sebelum itu, Cikgu mau kamu sediakan buku sejarah yang besar, satu aja. Situlah nota, situlah kamu punya latihan. Tidak payah kita banyak-banyak buku. Pastikan buku kamu tuh tebal sedikit lah. Supaya, ini kan online kan, satu saja Cikgu mau. Buku tuh. Supaya bila kamu sampai di sekolah nanti, terus hantar, terus Cikgu boleh semak. Oke? Lagi bagus sebenarnya kalau Cikgu bagi kamu soft copy, kamu type, tapi bukan semua pelajar ada kemudahan yang begitu kan. Pas kamu type tuh kamu forward words tuh dalam bentuk words atau PDF dalam grup WhatsApp, tinggal Cikgu print, Cikgu boleh tanda, begitu. Tapi Cikgu paham juga bukan semua pelajar ada. Ini pun yang online nih bukan semua pelajar boleh ikut. So, caranya terpaksa juga lah kamu buat dalam buku kamu. Oke. Sediakan satu buku Nggak payahlah yang lapisnya tebal-tebal tuh. Yang biasa-biasa pun oke sudah. Dan kamu salin soalan ini. Mengapakah kebijaksanaan penting untuk mengekalkan kedaulatan negara? 4 markah untuk hari ini ya. Oke, itu kamu yang kerja kamu wajib hantar hari ini, yang inilah 4 markah ini saja. Jadi adalah bukti kamu sudah buat kerja pada hari ini. Yang kedua, oke, untuk kelas 5E, kalau Cikgu tengok jadwal, oh iya, kita ada kelas esok bersama-sama dengan 5F pada jam 11.30 sehingga 12.30. Oke, untuk kelas esok tuh, kalau Cikgu sempat online, Cikgu online. Kalau Cikgu tidak sempat online esok, ini kerja kamu. Kamu buat nih nota nih. Nota dari muka surat, dari sini. Sorry. Dari konsep kedaulatan, muka surat 4, pandangan tokoh, muka surat 5, dan jenis kedaulatan. Muka surat 6 dan 7. Ringkas-ringkas pun tidak apa. Kamu buat dalam bentuk peta IT. Yang ini perlu dihantar untuk kelas 5E ya, pada hari esok, yaitu hari Kamis. Oke, perlu hantar. Kalau Cikgu tidak dapat buat online streaming masa tuh, Cikgu mau kamu hantar kamu punya nota esok. Tapi untuk hari ini, yang ini kamu kena hantar 5E. Mana sudah tuh? Nah, yang ini. Oke, so diharapkan kamu boleh paham lah. Oke, memandangkan video ini Cikgu rakam juga untuk kelas 5C dan juga 5F. Oke, 5F Cikgu akan suruh dong tengok pada hari Kamis. Jadi 5F kamu perlu hantar kerja yang ini juga. Soalan kebat nih 4 markah pada hari Kamis. Manakala pelajar 5C, bila kamu sudah lihat video nih ya. Hai, Cikgu rekam awal-awal sedia. Oke, kamu punya kelas hari Jumat. Oke, 22 hari bulan. Ini yang kamu kena hantar hari Jumat. Oke? Harap pahamlah. Tapi nanti juga akan terangkan juga di dalam grup tuh. Yang 5F pun ada hari Jumat. 5F pada hari Jumat kamu kena hantar yang nota. Jadi 5C minggu ini 5C hantar kerja yang ini. Jalah. Senang sedikit kerja kamu. Tapi minggu depan baru kamu hantar nota kamu. Nanti juga akan terangkan dalam grup juga tuh mengikut hari-hari. Kalau Cikgu tidak akan buat Google Meet kah ataupun online streaming. Kalau Cikgu mau mengajar, mungkin Cikgu akan guna channel YouTube. So, kamu perlu ada Gmail. Oke? Kalau tidak ada Gmail, sebab kenapa saya mau kamu tulis kehadiran kamu juga di dalam chat.
di YouTube supaya Cikgu tahu kamu ada tengok. Dan juga senarai di dalam grup nanti. Ada 2 kehadiran kamu kena isilah. Oke. Dan mungkin kalau masa-masa kita buat latihan, Cikgu akan buat Google Meet. Ini memang susah sedikit, sebab bukan semua student ada kamera, ada handphone, kan begitu. Kalau yang ada laptop senanglah. Sebab Cikgu mau sesi soal jawab bersama dengan pelajar. Mesti juga kita sesi soal jawab. Dan masa itu saya mau kamu buat latihan dalam masa kelas Cikgu juga. Kita buat macam kelas betul-betul. Saya tidak mau kamu tangguh kerja tuh. Jadi kamu boleh hantar terus kerja, siap. Tidak banyak kerja dalam masa kita ada masa untuk latihan. Cikgu mesti mau buat Google Meet dan mesti mau lihat kamu buat kerja kamu. Tapi itu sedikit lah kan, Kas. Tapi apapun nanti kita akan pikir. So, itu saja untuk rekaman video untuk minggu ini. Terima kasih dan diharapkan kita dapat mengatasilah bagaimana kekangan untuk belajar secara online. Oke, thank you. Stay safe dan terima kasih.